ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة. Okey, kita kerak kat situ dulu. Hadis ni hadis yang panjang. Saya terjemah sikit-sikit dulu. Okey. Hadis yang pertama ni membicarakan tentang permulaan turunnya wahyu. Sebagaimana kita belajar sirah Nabi SAW ketika Nabi umur 40 tahun. Nabi terima wahyu yang pertama. Cuma kadang-kadang dipersoalkan, sebelum Nabi terima wahyu yang pertama, macam mana agama Nabi dan apa yang Nabi beramal, apa ibadat yang Nabi buat. Kan? Pengkaji sejarah mengkaji dari umur Nabi kecil, Nabi jadi kanak-kanak, Nabi jadi muda, dan kemudian Nabi kahwin, kan, sampailah Nabi umur 40 tahun. Macam-macam kisah yang digambarkan. Nabi kecil, Nabi duduk dengan kita kata Halimatus Sa'diyah, yang menyusu baginda sampai 4 tahun. Lepas tu bila berlaku kejadian Nabi kena belah dada, malaikat mai buat keluar jantung, cuci jantung. Jadi Halimatus Sa'diyah tengok depan mata ni, lalu dia serah semula kepada Aminah. Aminah jaga 2 tahun, Aminah pula meninggal. Serah kepada Abdul Muttalib pula, Tok Wan jaga pula. Lepas Tok Wan jaga lebih kurang 2 tahun, umur 8 tahun Abdul Muttalib pula meninggal. Dari umur 8 tahun tu Abu Talib jaga Nabi sampailah Nabi kahwin. Nabi kahwin umur 25 dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi sepanjang tu Nabi telah tolong Abu Talib, bela kambingnya, terlibat dengan perniagaannya, sampailah Nabi membawa barang dagangan Khadijah pi ke Syam. Di situlah Khadijah kenal kat Nabi, kahwinlah, dapat anaknya. Dan umur 35 berlaku peristiwa yang besar. Muhammad terkenal ketika umur 35. Sebelum tu dah terkenal dah. Umur 35 tiba-tiba berlaku banjir yang besar dekat Mekah. Roboh Kaabah. Sebab kalau kita pergi kat Mekah, tuan-tuan sekalian, dia kan macam lembah. Keliling kawasan Masjidil Haram ni semua bukit. Sebab tu bila turun hujan, dia akan jadi banjir kilat dekat Masjidil Haram. Cuma sekarang ni boleh tahan sikit lah, sebab dia perbuat terowong bawah Masjidil Haram tu. Kira kalau hujan lebat pun dan ayak buat pelari bawah tu lah, tu pun kalau berterusan beberapa jam akan jadi banjir juga. Jadi Kaabah ni pernah roboh pada zaman Nabi, dibina semula. Dan masa nak letak tempat Hajarul Aswad tu, situ ketua-ketua kabilah pakat bergaduh belakang. Kemuliaan kabilah ni pakat nak ambil belakang lah. Siapa boleh angkat Hajarul Aswad dekat tempat dia, kira hebat. Jadi Nabi lah yang berjaya memperelokkan hubungan ketua kabilah ni dengan mencadangkan batu Hajarul Aswad ni dia angkat dengan menggunakan serban.
kain serban akad dengan kain tu, semua ketua kabilah ni pegang bucu masing-masing. Ni kan batu hak kecil dah, bukan batu Hajarul Aswad seketui besar tu. Hak tu tempat letak dia. Kalau hak tu serban tak padan, kan serban tak padan. Kalau hak tu batu hak kecil-kecil dalam tu, kalau tuan-tuan puan masa nak kucuk tu, dia ada batu hak hitam tu, dia buh dekat seolah dia buh sini sebiji, sini sebiji, sini sebiji. Kan kalau kita masa nak kucuk tu, saya dan tengoklah beberapa kali, perasanlah batu Hajarul Aswad tu, dia bukan semua tu Hajarul Aswad belaka. Kan hak lain tu batu tambahan je. Cuma Hajarul Aswad tu ada berapa biji dekat tempat nak kucuk tu. Jadi selepas berlaku peristiwa tu, Muhammad ni terkenal. Orang gelak Nabi ni Al-Amin. Kan? Masa tu tak tahu Nabi ni macam mana. Sebahagian pandangan ulama menyatakan Nabi pada ketika tu mengikut saki-baki ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut sebagai agama Hanifiyah, agama Islam lah. Disebut Hanifiyah, agama yang cenderung, kan maksudnya Islam lah. Tetapi belum secara khusus, seolah Nabi mengikut sahaja. Kan sebab tu Nabi pi ke Gua Hira, kan pi Gua Hira, Nabi beribadat dalam tu. Bila sebut beribadat dalam Gua Hira, maksudnya dah ada ibadat. Cuma ibadat tu seolah-olah saki-baki peninggalan yang ditinggalkan oleh, kita kata, tok nenek moyang Nabi lah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampailah Nabi umur 40 tahun, Nabi terima wahyu yang pertama. Kan? Tu yang kadang orang kita tu, dia kata macam mana? Tengok Nabi 40 berterima wahyu, munasabah lah kalau kita nak enjoy dulu sebelum umur 40. Setengah orang macam tu, kan? Dan setengah orang dia kata, tengok Nabi pi haji umur 63, kita umur 40, 45, 50 ni muda lagi lah. Kita kata Nabi pi haji umur 63 tu sebab baru disyariatkan ibadat haji. Kita ni beranak-beranak tu ibadat haji dah syariat lama dah pun, kan? Asalkan mampu je, tak kira umur, wajib kita laksanakan mengikut kemampuan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ni wahyu yang pertama. Aisyah cerita, kan Aisyah cerita. Cuba kita tengok terjemahan ni. Kalau kita beli kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni, dia ada apa dia? Saya bukan nak promote kitab ni, tapi kakak ni tak ada kod bahasa Melayu kecuali hak ni saja. Dewan Pustaka Fajar yang diterjemah oleh Mustafa Abdul Rahman. Ni terjemahan mungkin tahun 80-an lah, sebab saya tengok terjemahan dia ada sedikit bahasa-bahasa lama, macam kitab kuning jugalah sebahagiannya. Okey, daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anhuma, boleh kita nak kata radhiyallahu anha, boleh radhiyallahu anhuma, boleh merujuk kepada Aisyah dan pak dia Abu Bakar As-Siddiq. Okey, dikhabarkan, Aisyah kata dikhabarkan bahawa dia telah berkata, permulaan wahyu yang dimulakan dengan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar di dalam tidur. Maka tiadalah junjungan bermimpi satu mimpi melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Kemudian disukakan kepadanya untuk berkhalwat berasingan diri, dan adalah junjungan berkhalwat di Gua Hira lalu beribadah di dalamnya, iaitu beribadah di dalam masa beberapa malam yang berbilang-bilang sebelum kembali kepada ahlinya, dan berkekalan untuk yang demikian itu. Kemudian junjungan kembali kepada Khadijah dan berkekalan sama seumpama itu jua hingga datanglah kepadanya kebenaran, sedangkan baginda berada di dalam Gua Hira. Okey, ayat ni ayat lama, saya baca pun nak kena perhati satu-satu, sebab ni terjemahan cara ayat orang tua kita dululah. Okey, jadi Aisyah nak cerita permulaan wahyu ni Nabi dapat melalui mimpi. Dia panggil ar-ru'ya salihah, mimpi yang saleh. Bab mimpi pun satu isu yang besar tuan-tuan sekalian.
Mimpi yang menjadi hujah mimpi Nabi. Mimpi kita ni tak kira. Kan kita mimpi ni mainan tidur je. Kan sebab setengah orang ni kita kata tanya dia, sebab apa hang puasa hari ni? Kan duk biasa puasa hari Isnin dengan Khamis. Tiba-tiba dia pergi puasa hari Sabtu. Kita tanya, hang puasa hari Sabtu? Itulah semalam aku mimpi jumpa orang tua pakai baju hijau semua, pakai serban besar. Lepas tu dia kata, hang kena puasa hari Sabtu. Kan dia kata hang kena puasa hari Sabtu. Jadi aku pun puasa lah. Kita nak tanya dia, mimpi jumpa siapa tu? Kan dia kata tak tahulah, nampak macam wali je. Kan nampak macam orang soleh. Walaupun orang soleh, walaupun wali, bahkan ulama menyatakan walaupun Nabi SAW cerita sesuatu ibadat tu bukan Nabi lah, sebab agama dah sempurna. Tak mungkin akhir zaman macam kita ni, Nabi nak masuk mimpi, nak masuk dalam mimpi kita, tiba-tiba cerita syariat baru. Benda ni tak mungkin. Bercanggah dengan apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah kata pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Ayat ini diturunkan ketika Hajjatul Wada', lebih kurang 2 bulan setengah sebelum Nabi wafat. Hajjatul Wada' kita kata berlaku dalam bulan Zulhijjah. Habis Nabi balik ke Madinah semula, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Nabi wafat pada, dikatakan dalam banyak fakta yang hampir tempat, Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Pandangan hak 12 Rabiul Awal lebih tepat baginda wafat. Tetapi kalau baginda lahir, yang tepat bukan 12. Ada kata 9, ada kata 17 Rabiul Awal. Ulama berbeza pandangan. Tetapi dalam isu baginda wafat 12 Rabiul Awal ini kita kata pandangan kebanyakan ulama. Jadi mimpi ada mimpi yang benar, memang kita tidak nafikan. Cuma yang saya sebut saat ni, mimpi dalam erti kata kita berjumpa dengan orang ajak suatu ajaran agama, hak tu tak mungkin. Tetapi kalau kita mimpi kita pula cadang nak pergi satu tempat, nak pergi minggu depan, malam ni mimpi siaplah. Dalam mimpi itu sama macam hak kita nak pergi minggu depan. Mimpi kadang-kadang jadi mimpi yang benar. Sampai ke minggu depan kita nak pergi, hari kita pergi kata, aku tak pernah mai tempat ni. Macam biasa mai. Rupanya minggu lepas masuk dalam mimpi dah. Siapa bawa kita? Wallahualam. Mungkin malaikat, mungkin jin yang masuk dalam mimpi kita. Sebab bila kita mimpi, roh keluar dari badan kita. Roh kita hak berjalan pergi atas tempat tu, badan kita duduk atas tempat tidur. Kan roh kita ni tengoklah dia berjumpa dengan siapa. Kan dia berjumpa dengan siapa. Kalau malaikat bawa lah pergi tempat elok. Kalau jin ni, ada jin Islam, ada jin kafir. Kan tengok macam mana keadaan. Okey. Jadi permulaan wahyu, Aisyah kata apa yang berlaku kepada Nabi ialah mimpi yang benar di dalam tidur. Nabi mimpi dulu rupa-rupanya. Dalam mimpi itulah seolah-olah arahan suruh Nabi pi dekat Gua Hira. Pi dekat Gua Hira. Dia sebenarnya bukan ayat betapa. Kadang ada juga orang duk guna hujah Nabi pi betapa dekat Gua Hira. Sebab tu sebahagian orang dia menjadikan suatu ilmu suluk. Kan kalau kita belajar bab tarikat, dia ada satu bahagian tu dia panggil ilmu suluk. Kan ilmu suluk ni pi dekat bukit duk ibadat kat situ. Kan macam cerita Badul pada Dadidu. Kan cerita filem pun ada filem jenis macam tu. Dia pergi dalam hutan. Kan duk ibadat dalam hutan. La ilaha illallah. Hak tu hak jenis buat ibadat lah.
Ada hak jenis semayang pakai niat pun ada. Kan tu dia panggil suluk. Ada suluk yang betul. Kan suluk ni maksudnya orang yang berada di jalan sunnah, suluk juga. Kan tetapi kalau tarikat yang melampau ni banyak hak sesat daripada yang benar. Sebenarnya Nabi pi ke Gua Hira, Nabi nak melarikan diri daripada musyrikin Mekah yang hidup kalau sekarang ni dia panggil budaya hedonisme. Hedonisme ni suatu budaya yang nak berhibur ya. Berhibur dengan menyanyi, berhibur dengan program ni, berhibur dengan orang perempuan, macam-macam ada pada zaman tu. Macam-macam ada. Jadi Nabi melarikan diri. Kan dengan bebasnya budaya macam tu, dengan pemuda-pemudinya, dengan budaya araknya. Jadi Nabi pergilah ke Gua Hira. Kemudian disukakan kepadanya untuk berkhalwat, berasingan diri. Maksudnya Nabi ni lebih suka menyendiri pergi ke Gua Hira tu, dan adalah junjungan berkhalwat ataupun maksudnya saya nak sebut satu lagi, istilah khalwat. Khalwat kalau bahasa kita ni, laki dengan perempuan duduk satu bilik, kan, laki dengan perempuan duduk dalam satu rumah, tu nama khalwat. Tetapi dalam bahasa Arab, khalwat ni dia panggil khulwah. Khulwah ni maksudnya menjindiri, duduk seorang-seorang, tu nama khalwat. Jadi Nabi berkhalwat ni, Nabi duduk seorang-seorang dekat Gua Hira. Jadi Nabi berkhalwat secara berasingan di Gua Hira dan beribadat di dalamnya. Dan beribadat dalam tempoh masa beberapa malam, berbilang-bilang, maksudnya banyak hari Nabi pi. Nabi pi banyak hari sebelum baginda kembali kepada ahli keluarganya dan berkekalan untuk yang demikian itu. Maksudnya baginda pi beberapa hari, lepas tu balik ke rumah, lepas tu pi pula. Dia kata apa sini? Berkekalan untuk yang demikian itu. Kemudian junjungan kembali kepada Khadijah dan berkekalan sama seumpama itu juga hingga datanglah kepadanya kebenaran. Lebih kurang macam inilah. Aisyah nak cerita, kalau Nabi pi 5 hari Gua Hira, balik duduk dekat Khadijah pun 5 hari juga. Lepas tu pi lah Gua Hira, lepas tu balik pula ke Khadijah. Jadi pi Gua Hira dengan balik ke rumah tu tempoh hari lebih kurang sama, Aisyah kata. Kemudian hingga datanglah kebenaran kepadanya sedangkan baginda berada dalam Gua Hira. Ni Aisyah nak cerita, ambil suatu tempoh, bukan kata pi Gua Hira hari ni terus Jibril mai. Tak. Banyak kali Aisyah kata. Kan? Nabi duduk Gua Hira beberapa hari, lepas tu balik semula ke rumah, pi pula dalam beberapa kali. Aisyah kata sampailah datang Jibril kepada Nabi SAW. Bila mai Jibril kata kat Nabi, Iqra', bacalah. Sebab Nabi ni antara mukjizat Nabi ialah Al-Ummi. Al-Ummi ni tak boleh baca. Kalau bahasa kasar dalam masyarakat kita ni, buta huruf lah. Tak tergamak kita nak kata kat Nabi. Tetapi itu sifat Al-Ummi. Untuk Nabi, buta huruf tu mukjizat. Untuk kita, sesuatu keaiban. Orang kita kalau tak pandai baca, tak pandai menulis, kita kata tu aib besar. Kalau kata masuk Minang anak kita, aku tak mau terima jadi menantu, baca pun tak pandai. Nak kira duit macam mana? Kan? Nak kira duit macam mana? Tetapi Nabi ni tak pandai baca, tak pandai menulis. Ini mukjizat. Sebab apa kita kata mukjizat? Sebab bila turun wahyu yang pertama, wahyu yang seterusnya, bila Nabi baca dekat musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah dah kenal dah, Muhammad tak pandai baca, tak pandai tulis. Kalau dia pandai baca, mungkin hak dia sebut Al-Quran tu dia baca kat kitab mana-mana. Kan? Ni seolah-olah Muhammad ni tak mengaji kat mana-mana, tiba-tiba balik ke mai kat musyrikin Mekah, baca ayat yang hebat-hebat. Jumpa musyrikin Mekah, baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Cuma Al-Baqarah tak lah sebab dia surah Madinah. Cuma hak mana surah-surah yang Mekah tu. Kan surah Mekah ni banyaklah dalam juzuk
daripada dalam juzuk 30 kebanyakannya kita kata surah Makkiyah, surah yang diturun kepada fasa Mekah kan. Contohnya kita kata qul ya ayyuhal kafirun kan, ataupun qul huwallahu ahad. Perkataan Nabi itu orang Arab dengar, ni pelik ni kan. Muhammad baca apa? Li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Li ila fi quraish tu, surah Quraisy tu nak cerita bagaimana perjalanan Quraisy musim sejuk pi Yaman, musim panas pi Syam. Orang kata Muhammad ni belajar mana? Kan. Jadi Muhammad kata aku ambil ni daripada Allah. Kan. Jadi perkataan Nabi dalam keadaan Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis, itu jadi mukjizat kepada Nabi. Jadi seolah-olah musyrikin Mekah akan surrender. Kan? Kalau Muhammad tak pandai baca, Muhammad tak pandai tulis, maksudnya Muhammad ni dapat wahyu lah. Kan? Maksudnya kalau dia pandai baca, mungkin dia reka. Orang kalau dia pandai baca, dia boleh olah ayat lain. Tetapi ni tak pandai baca. Sebab itulah wahyu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Malaikat Jibril jumpa Muhammad, dia suruh apa? Iqra. Muhammad baca. Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Suruh pula kali kedua. Lepas kali pertama tu, Aisyah kata Jibril pun pergi peluk Nabi kan, peluk Nabi. Lepas peluk, Jibril kata kali kedua, Iqra. Muhammad baca. Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Kali kedua ni Aisyah kata Jibril peluk Muhammad ni kuat sampai Nabi rasa nak menapas susah. Hak kali kedua tu, wallahu alam, cerita ni Jibril ni dalam rupa asal ataupun Jibril ni menyamak macam manusia ataupun menyerupai manusia. Sebahagian ulama kata rupa asal, tetapi pandangan yang kuat kata rupa manusia. Kalau rupa asal nak peluk macam mana? Malaikat kan besar. Gua Hira tu, kalau kita pergi tempat dia, alah sempitnya Gua Hira tu kan. Kalau kata malaikat peluk, hancur bukit tu kan. Jadi pandangan yang tepat menyatakan Jibril menyerupai seorang lelaki datang nak ajak Muhammad tentang baca. Sampailah kali ketiga, Jibril kata, Iqra, bacalah Muhammad. Nabi kata, ma ana biqara'in, aku tak pandai baca. Lalu Jibril pun terus baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lalu Jibril baca ayat ni. Inilah wahyu yang pertama. Ini wahyu yang pertama. Cuma kadang-kadang kita belajar Al-Quran ni, bila kita dengar Iqra wahyu yang pertama, tetapi kita pelik. Awak surah Iqra ni, surah Al-Alaq, duk juzuk 30. Patut surah pertama dah kan, kalau nak kira logik. Tetapi agama ini bukan logik. Agama ni tak kira logik. Kalau kita nak kira susunan surah Al-Quran pun tak logik. Surah Al-Fatihah surah Mekah, surah Al-Baqarah surah Madinah, surah Ali Imran pun Madinah, surah An-Nisa pun Madinah, surah Al-Maidah pun Madinah. Tiba-tiba selepas surah Al-Maidah, surah Al-An'am Mekah pula kan. Surah lepas Al-An'am, lepas tu Al-A'raf pun Mekah juga. Juzuk 30, penutup juzuk 30 surah apa? Surah An-Nas Mekah kan. Sebenarnya Al-Quran ini turun tak sama masa dia. Ada hak awal, ada lewat, tetapi susunan itu berdasarkan sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, tahun terakhir Jibril mai tadarus Al-Quran dengan Nabi, baca 2 kali tahun tu kan. Masa Jibril baca, itu susunan Al-Quran yang sebenarnya.
Hak kita terima sekarang ni dia panggil tauqifiyah. Benda tu dah mai asal daripada tu dah. Kan, walaupun dari sudut logik, sebab agama ni dia tak kira logik. Agama ni kira apa yang dibawa mai oleh Nabi SAW kepada kita. Solat agama nak ajak, terima sudahlah. Kan. Okey, kemudian kita sambung lagi. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni fazammiluhu hatta zahaba anhu ar-ra'u faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat lahu Khadijah kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Okey. Kemudian bila Jibril ajak baca tu, dalam keadaan Nabi tak boleh nak baca, balik ke rumah, Aisyah kata pulanglah baginda sallallahu alaihi wasallam membawa ayat-ayat tu. Dalam keadaan hatinya gemetar, lalu masuklah dia berjumpa dengan Khadijah, lalu berkata zammiluni zammiluni, Khadijah tolong selimut aku, tolong selimut aku, mengisyaratkan Nabi demam. Yang hak kata Nabi demam ni lah yang pandangan ulama kata Nabi tengok Jibril ni dalam wajah asal tu Nabi terkejut. Kan, maksudnya pandangan ni masing-masing ada hujah. Kan, ulama yang kata sebab apa Nabi demam, kalau setakat peluk Jibril menyerupai manusia, Nabi tak demam lah. Yang Nabi boleh demam ni sebab Jibril mai jumpa Nabi dalam keadaan wajah asal, Nabi terkejut. Ni maksudnya, sebab tu saya nyatakan dua pandangan tu masing-masing ada pro and con. Maksudnya dia ada hak ni seolah menyokong pakai dia menyerupai manusia. Hak ni pula pandangan ni seolah-olah Jibril ni main dalam keadaan wajah asal. Sebab Nabi balik rumah, Nabi suruh Khadijah selimut dia. Badan Nabi jadi sejuk, jadi macam demam. Okey. Maka diselimutkan Nabi oleh Khadijah sehingga hilang daripadanya rasa ketakutan. Kemudian berkata Nabi kepada Khadijah setelah menceritakan khabar tu, maksudnya lepas kita balik rumah tu, kita tengok bagaimana isteri. Kan, ni antara pendidikan untuk isteri-isteri lah. Bila suami dalam keadaan macam tu, jangan duk beletiak lagi. Kan, jangan duk tanya banyak lagi. Biar berehat dulu. Kalau kata demam, biar sejuk dulu. Kan, ni tengok cara dalam hadis ni. Sebab suami kita ni kadang balik rumah panas-panas, kita duk beletiak, jadi melawan kat situ. Kan, jadi melawan kat situ. Jadi teknik dalam hadis ni bagaimana Khadijah satu pun tak tanya. Bila Rasulullah dah lega demam, baru Khadijah tanya. Lalu Nabi pun cerita, kata dekat Gua Hira dia bertemu dengan Jibril, suruh dia baca, dia tak boleh baca. Lalu dipeluk sampai tak bernafas dia punya. Jibril tu peluk punya kuat. Kemudian Nabi kata dekat Khadijah, aku takut sesuatu yang akan berlaku kepadaku. Nabi takut sebab Nabi tak pernah alami peristiwa macam tu. Lalu Nabi kata dekat Khadijah pun kata kat dia, tidak sekali. Maksudnya macam inilah Khadijah nak pujuk Nabi. Kan, tengok ni peranan isteri ni. Kan, Rasulullah maksudnya jangan duk takut lah. Kan, demi Allah tidaklah dihinakan engkau selama-lamanya, kerana engkau sebenarnya menghubungkan hubungan silaturahim, engkau memikul bebanan, engkau berusaha terhadap orang yang susah, dan engkau menjamu tetamu, dan engkau menolong orang lain, menolak bala. Khadijah ni dia kenal Nabi dari Nabi umur 25. 15 tahun kahwin baru dapat wahyu. Dia kenal kebaikan yang ada pada Nabi. Bila Nabi kata, "Ish, aku takutlah sesuatu berlaku kat aku ni, Khadijah." Khadijah kata, "Jangan takut wahai Rasulullah.
Rasulullah ni orang baik, bantu orang miskin, jamu makan tetamu, tolak bebanan untuk orang. Khadijah sebut, Khadijah senaraikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi SAW. Kemudian pergilah Khadijah. Sambungan hadis ni, tak boleh saya baca terjemahan tu lah, masa pun agak terhad dah ni, saya baca terjemahan tu. Khadijah lepas tu pun, dia pun bila dengar macam tu, tak tahu nak tanya siapa ni. Sebab hak berlaku dekat Nabi ni pelik ni. Bila jumpa satu makhluk yang besar seperti Jibril, pelik kan. Lalu Khadijah bawa Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal ibnu As'ad bin Abdul Uzza, anak bapa saudara Khadijah. Anak bapa saudara ni maksudnya sepupu lah, kan. Jadi Khadijah bawa Rasulullah pergi jumpa Waraqah bin Naufal, kan. Sejarah hak kita baca ni tuan-tuan sekalian, saya duk ajak anak saya kafar darjah 1. Hak ni maksudnya kafar darjah 1 dah belajar lah. Kalau kita tak kena Waraqah ni, malu kat budak darjah 1 kan. Kan, maksud darjah 1 tu dah belajar dah sejarah Rasulullah ni. Sebab tu kadang-kadang kita nak ajak anak cucu kita, sebenarnya bila kita ajak tu kita boleh ilmu. Hak mana boleh ke anak cucu kita, kita pun dapat sama, kan. Tu penting, kadang minggu ulang kaji kita duduk dengan anak cucu kita study sekali, kan. Okey, jadi Waraqah bin Naufal ni dia adalah seorang yang beragama Nasrani, agama Kristian, dalam zaman jahiliyah, dan pandai menulis kitab Ibrani. Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahawa Ibrani apa yang dikehendaki Allah, bahawa ia menulis, dan ia adalah seorang yang berusia tua. Maka berkata dia kepada Khadijah, okey, dalam riwayat dia bukan setakat tua, dia dah buta dah. Maksudnya masa Khadijah buat Rasulullah ni, Waraqah bin Naufal ni dia seorang Kristian. Ni kira agama Samawi lah. Kalau kata dia beriman dengan kitab Injil, ada cerita pasal Nabi Muhammad, kan. Jadi bila Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dia, kemudian Khadijah pun perkenal lah. Khadijah kata berkat Waraqah, wahai anak bapa saudara, maksudnya wahai sepupuku, cuba dengar daripada anak saudara engkau ni. Maksud cuba dengar daripada hak ni, Muhammad nak cerita pada dia ni. Kemudian bertanya kepadanya Waraqah, wahai anak saudara, apakah dia yang engkau lihat tu? Waraqah tanya Nabi, Muhammad hang tengok apa? Lalu dikhabarkan kepadanya oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dia tengok pada malam kejadian tu. Setelah itu berkata kepadanya Waraqah pun kata kat dia, Waraqah kata itulah Jibril. Di sinilah saya nak menyatakan, dalam dua pandangan, ada kata macam pemuda, ada kata macam malaikat. Kalau sampai kat sini seolah-olah Jibril ni mai jumpa Nabi dalam keadaan asal. Sebab tu kadang-kadang kita nak kata hak pemuda ni, hak yang kita kata menyerupai manusia pun, pandangan ni pun boleh juga. Sebab tadi saya sebut tadi kepada tuan-tuan sekalian, kalau malaikat macam mana nak peluk Nabi, kan, mesti kena manusia. Tetapi kalau setakat yang peluk tu manusia, macam mana Nabi boleh demam? Faham maksud saya? Jadi saya sendiri pun tak boleh nak pegang satu pandangan. Saya kita tahu tuan perempuan kata, ustaz pun pening, kami lagi pening lah. Bukan isu pening, isu kita nak ambil pandangan mana tu. Tak boleh nak tetapkan satu pandangan. Sebab kalau Nabi peluk Jibril dalam keadaan asal, Jibril ni sayap dia sejauh mata memandang. Bayangkan kita duduk dekat padang, sejauh mata memandang, jauh, kan. Macam mana dia nak peluk Nabi, kan. Itu satu sudut. Tetapi macam mana dengan demam? Tentulah dalam wajah asal. Dan Waraqah pula bagi komentar. Waraqah kata apa? Waraqah kata itulah Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Maksudnya hak yang jumpa Muhammad tu, yang suruh Muhammad baca, hak itulah yang pernah turun kepada Nabi Musa. Dan Waraqah kata lagi,
kiranya kalau aku masih muda remaja dan aku masih pula hidup ketika dikeluarkan engkau oleh kaum engkau. Maksudnya Waraqah kata, kalaulah aku ni masih muda, sebenarnya dia masa tua dah, memang dia selepas tu dia matilah, dia tak dan. Maksudnya dia tak dan dengan Islam yang Nabi bawa tu, syariat yang Nabi bawa tu, Waraqah tak dan. Waraqah tak dan. Jadi Waraqah kata, kalaulah aku ni masih muda, aku dah nanti. Dan Waraqah mengisyaratkan, Nabi tak tahu lagi pada ketika tu. Nabi masa tu baru terima wahyu pertama, dan Nabi tak tahu kata musyrikin Mekah ni terima ataupun tolak. Waraqah dah mengisyaratkan. Waraqah kata, kalaulah masih hidup nanti, aku dan bagaimana tengok Muhammad, engkau akan diusir oleh musyrikin Mekah, akulah yang akan membantu kau. Waraqah kata macam tu. Seolah-olah Waraqah mengisyaratkan Muhammad nanti memang tak lama, memang dia akan kena perambat oleh musyrikin Mekah. Tu yang Muhammad membawa diri ke Madinah. Jadi Waraqah kata, kalaulah aku muda, akulah yang akan menolong Muhammad. Jadi dalam isu ni orang bincang, Waraqah ni masa dia mati tu kira macam mana dia tu, sebab dia tak dan dengan Islam kan, sebagaimana mak ayah Nabi kan, mak ayah Nabi pun tak dan dengan Nabi. Kalaulah istilah kafir memang neraka lah, tetapi tak apa, bagi bunyi jam dulu. Okey, kita bagi ruang untuk azan dulu. Sekali kita sambung sikit saja lagi, nak habis dah. Wallahu a'lam.
Allahumma rabbana ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ulama berbincang tentang status Waraqah bin Nawfal dalam keadaan beliau mati tak sempat masuk Islam sebab dia tak dan. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Allah dah sebut dah, dan sesungguhnya kami tidak akan mengazabkan sesiapa sehingga diutuskan rasul kepada mereka. Maksudnya mana-mana orang kalau tak sampai dakwah kepada dia dan dia mati, selamat dia akhirat nanti. Sebab tu sebahagian ulama bincang tentang Ashabul A'raf dalam surah Al-A'raf, bagaimana dalam cerita tentang Ashabul Jannah dan Ashabul Nar, penghuni syurga dengan penghuni neraka. Allah kata wa bainahuma hijab, antara syurga dan neraka ada hijab tengah-tengah, ada dinding tengah-tengah. Ashabul A'raf ni duduk tengah-tengah tu. Nak masuk syurga pahala tak cukup, nak sumbat masuk neraka pahala menghalang daripada hak dosa tu. Jadi seolah-olah sama banyak dia pahala dengan dosa. Jadi dia duduk dekat pada hijab antara syurga dan neraka. Jadi sebahagian ulama menyatakan orang yang tak sampai dakwah kepada mereka, termasuklah mak ayah Nabi SAW, adalah Ashabul A'raf. Ini sebahagian ijtihad ulama akidah berkaitan dengan mana-mana orang yang tak sampai dakwah. Sebab mak ayah Nabi pun tak sampai dakwah. Kan, tak sampai dakwah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, jadi Waraqah pun bila dia kata macam tu kepada Nabi, lalu Nabi pun kata balik kat dia. Bila Waraqah kata, kalau aku remaja, kalau aku pemuda, nanti bila engkau dikeluarkan oleh kaum kau, Waraqah kata kat Nabi, akulah yang kau tolong, akulah yang akan jadi pembela. Lepas tu Nabi tanya dia, Nabi kata, apakah mereka mengeluarkan aku? Dia jadi pelik lah. Apakah musyrikin Mekah nanti, aku ni orang Quraisy, adakah dengan aku bawa agama baru ni mereka akan hambat aku? Lalu Waraqah kata, ya, kerana tidak pernah datang seorang lelaki dengan membawa kebenaran seperti yang engkau datangkan dengannya, melainkan ia akan dimusuhi. Tengok bagaimana Waraqah kata, Nabi yang bawa kebenaran, apa yang orang tak tuduh Nabi? Orang tuduh gilanya, orang tuduh kata Muhammad ni gila kuasanya, dia ditolak oleh kaum dia sendiri. Jadi tak peliklah dalam fitrah berdakwah ni, kalau tak berdakwah duduk senyap, orang kata ada ilmu tak berdakwah. Bila berdakwah pula, orang akan kata tengok ni, kan, ni kira nak pecah belah masyarakat. Orang akan kata macam-macam, kan. Nak cerita kebenaran, memang tabiat kebenaran macam tu, orang akan lari. Inilah yang berlaku kepada Nabi SAW. Dan pada Waraqah kata, sekiranya aku dapati hari engkau itu, tentulah aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Waraqah kata, kalaulah aku hidup pada zaman tu, akulah yang akan bantu. Kemudian tidak berapa lama, Aisyah kata dalam cerita dalam hadis ni, Aisyah kata kemudian tidak berapa lama selepas tu Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu terhenti. Turun Iqra sampai ayat 5, lepas tu terhenti. Wahyu tak turun, 3 tahun tak turun. Jadi Nabi ni jadi tertanya-tanya, kan, tertanya-tanya. Okey, dalam riwayat berikutnya dikhabarkan kepadaku oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bahawa Jabir ibn Abdullah Al-Ansari telah berkata semasa bercerita tentang terputusnya wahyu. Ini ada sambung sikit cerita.
Seterusnya Nabi bersabda dalam percakapan tu. Ni Nabi cerita. Suatu hari Nabi kata, sedang aku berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran olehku suara dari langit. Nabi kata, mai suara dari langit. Lalu aku angkat pandanganku, Nabi kata. Bila aku angkat, tiba-tiba ada malaikat di langit. Malaikat datang kepadaku di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Ni malaikat Jibril mai dalam keadaan Nasai. Ni memang confirm. Hak awal itu wallahu alam. Saya pun tak tahu hak mana pandangan yang lebih tepat. Menyerupai manusia ke ataupun mai dalam keadaan Nasai. Masing-masing dua pandangan dalam kalangan ulama. Tetapi dalam hadis yang kedua ni juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, menyatakan masa Nabi dekat Gua Hira, Nabi tengok bagaimana malaikat di kursi. Kan kita baca ayat kursi tu, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah kata luasnya kursi seluas langit dan bumi. Jadi Nabi kata, aku nampak sampai ke kursi. Padahal kursi ni tak nampak. Kita tengok saja tak nampak, tetapi dinampakkan kepada Nabi. Nabi nampak bagaimana malaikat Jibril duduk dekat kursi antara langit dan bumi ni, terletak di antara langit dan bumi. Maka terpelanjaklah aku. Nabi kata aku pun terkejut daripadanya. Kemudian aku pun balik. Hak ni pun Nabi demam juga. Balik demam pula Nabi. Lalu Nabi kata dekat Khadijah, zammiluni, zammiluni. Macam hak 3 tahun lepas. Hak 3 tahun lepas tu, hak yang wahyu pertama Iqra tu, balik demam juga, suruh selimut juga. Hak 3 tahun selepas tu pun demam juga. Sebab apa? Tengok malaikat kat langit berada di kursi. Kursi itu susah kita nak gambarkan. Satu makhluk Allah, kan? Okey, balik rumah Nabi kata Khadijah, zammiluni. Khadijah, tolong selimut aku, selimut aku. Maka diturunkan Allah Azza wa Jal. Lepas tu turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ini seolah-olah ni wahyu kedua ni. Iqra wahyu yang pertama, ya ayyuhal mudassir wahyu yang kedua. Faham ya al-wahyu wa tataba'. Okey. Bila turun ayat ni, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, Allah kata bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Ni baru arahan suruh berdakwah. Wa rabbaka fakabbir, hendaklah kamu besarkan Tuhan kamu. Wa siyabaka fatahhir, kena bersih pakaian tu. Nabi kata, pada Allah kata kat Nabi. Dan wa rujza fahjur, dan perkara-perkara yang buruk hendaklah ditinggalkan. Surah Al-Mudassir ayat 1 hingga ayat 5. Dan Aisyah kata setelah itu, bukan Aisyah kata, ni Jabir bin Abdullah kata, setelah itu maka turunlah wahyu dan berturut-turutlah datangnya. Hak 3 tahun pertama ni lah Nabi berdakwah secara rahsia. Dan turun ayat Al-Mudassir ni, ini arahan suruh Nabi berdakwah secara terang-terangan. Bila turun ayat tu, Jabir kata selepas tu wahyu turun hari-hari. Cuma stok 3 tahun tu sahaja. Jadi Iqra wahyu yang pertama, Al-Mudassir ayat 1 hingga 5 itu wahyu yang kedua. Jadi hadis ni yang kita nak simpulkan di sini ialah bagaimana pengarang kitab kita ni dia nak cerita bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan kepada kita agama yang kita berpegang ini merupakan bukan rekaan Muhammad, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil secara wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan bersambung pada bulan hadapan pada hadis yang seterusnya. Dan untuk memudahkan tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita boleh pergi kat kedai buku, kita cari kitab Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Harga saya tak pastilah berapa. Jadi siapa nak beli kitab ni, saya rasa boleh berhubung dengan Ustaz Yusof kita. Kalau berapa orang nak beli, nanti kalau beli banyak dia dapat kurang harga lagi lah.
Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.